Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga rakan setugas saya Encik Ahmad. Begitu ceria pada hari Sabtu hari ini. Dan hari ini kita ingin membawakan perkembangan mengenai COVID-19, sebagaimana langkah-langkah kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti dengan COVID-19 dan di mana masyarakat perlu menganggap diri sendiri sebagai petugas barisan hadapan dan terus mengamalkan norma baru dalam usaha membantu kerajaan memerangi penularan COVID-19. Itu tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika melancarkan kempen pembudayaan norma baru pada Ogos lalu dan susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini, kita menghadapi gelombang ketiga. Semestinya pematuhan kepada SOP serta penjarakan fizikal itu penting dalam memastikan kita bebas COVID-19, Encik. Dan untuk menghidupkan kembali serta mengingatkan mengenai kita masih belum menang menentang COVID-19, perlu kita selusuri isu mengenai hidup dalam norma baharu ini. Dan untuk itu kita bawakan perbincangan mengenai pembudayaan norma baharu bersama kami hari ini di talian Skype adalah Faizal Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NAPMA. Assalamualaikum dan selamat pagi, Cik Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Faizal boleh jelaskan kembali mengenai kempen pembudayaan norma baru ini, sedikit latar belakang mengenai kempen ini supaya penonton di luar sana boleh kita ingatkan kembali perkara yang telah ditekankan. Baik, terima kasih pertamanya kepada Ashraf Awani kerana sudi menjemput Akmal ke turut bersiaran pada pagi ini. Sebagai ingatan, program ini merupakan inisiatif kerajaan yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 8 Ogos 2020 di Pagoh. Dalam pelancaran tersebut, dan kita juga turut melancarkan buku pembudayaan norma baru oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kempen ini merupakan satu usaha bagi kerajaan untuk membudayakan norma baru dalam kehidupan masyarakat bagi terus menyubur dan menghidupkan sejarah berterusan dengan amalan mematuhi prosedur koperasi standard bagi mengawal penularan pandemik COVID-19. Ini kerana kerja memerangi COVID-19 dalam fasa pemilihan ini adalah bergantung pada sejarah kita, sikap kita dan amalan kita. Kalau bukan kita, siapa? Kalau tidak sekarang juga. So, kita dari kita. Jadi kalau kita tengok program ini, dia mensasarkan semua lapisan masyarakat dan melalui pendekatan utama iaitu cegah dan didik, amal, patuh dan pantang, COPD. Itu sedikit latar belakang mengenai kempen pembudayaan norma baru. Baik, Cik Faizal, kita sebenarnya sudah hidup dalam norma baru ini sejak daripada Mac yang lalu, mungkin lebih awal lagi sejak penularan COVID-19 ini, di mana menuntut kita untuk hidup bersama dengan COVID-19, lagi mana virus ini masih lagi belum menemui penawar ataupun vaksin belum lagi boleh dihasilkan. Jadi bagaimana agaknya kita melihat kepada kempen yang dilakukan ini boleh memastikan rakyat ini patuh kepada segala SOP MKN ini, Faizal? Kalau dulu kita menyerahkan semua tindakan pencegahan, pengawalan dan juga nasihat kepada frontliner. Tetapi kita kena ingat dalam keupayaan kita, frontliner pun telah juga bersumus untuk menjaga wabak ini terus merebak. Dan kitalah sekarang yang mana ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah sebagai frontliner yang sepatutnya menjaga diri kita sendiri. Untuk itu, bagi program kempen ini, kita telah pun mensasarkan bahan maklumat merentasi pelbagai medium cetak, siar dan digital. Terdapat 92 program tingkat persekutuan melibatkan 26 kementerian dan 3 agensi telah dan akan dilaksanakan sehingga Disember 2020 dan pelbagai program serentak di tingkat negeri dan daerah yang turut merupakan stakeholder dalam menjayakan program ini. So, kita lebih kepada pendedahan, lebih kepada penyebaran maklumat supaya kita sedar apakah tugas dan peran kita sebagai masyarakat dan dalam komiti untuk kita menjaga diri kita sendiri. Cik Faizal, siapakah mungkin kumpulan sasar kepada kempen ini? Adakah penekanan sekarang ni dalam kempen ini hanya tertumpu kepada mereka yang berada di zon merah saja atau sebenarnya secara menyeluruh di seluruh negara? Baik, sasaran kita adalah seluruh negara dan kita mempunyai 5 setting utama yang mana digariskan dalam buku norma baru komiti LKKM. Yang pertama, kita sasaran adalah seluruh komiti di Malaysia dan tempat-tempat kesasarkan adalah institusi pendidikan, tempat ibadah, rekreasi, pusat komersial, tempat kerja dan fasiliti kesihatan. Baik,
kalau kita lihat kepada kempen yang dijalankan ataupun telah pun dirasmikan pelancarannya sejak daripada Ogos yang lalu, kita nak tahu dari segi aktiviti-aktiviti yang dijalankan, terutama kita ingin memberikan kefahaman kepada rakyat di luar sana. Kerana untuk mengadaptasi kepada norma baru ni bukannya mudah. Semestinya satu cabaran yang agak besar ketika pada Mac dan juga April lalu untuk kita memahamkan orang ramai hidup dalam ataupun hidup bersama dengan COVID-19 ini memerlukan kita untuk menjaga penjarakan fizikal, begitu juga kita perlu mencuci tangan dan sebagainya, pelitup muka dan sebagainya. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang dihidupkan untuk kita memastikan rakyat ini faham mengenai ataupun senang untuk mereka mengadaptasi kepada norma-norma baru melihat kepada SOP yang ditetapkan oleh MKN ini, Encik Faizal? Baik, pertama saya ingin terangkan sedikit strategi kerajaan dalam PKP. Kita ada 7 strategi. Pertama, kita nak kukuhkan kesihatan awam, perundangan dan penguasaan, pengukuhan kawalan sempadan, pemugaan sepenuh syarikat ekonomi, pemudaan norma baharu, pemeriksaan tanggungjawab komuniti dan perlindungan golongan berisiko. Jadi pada ketujuh tersebut, kita fokus kita sekarang adalah yang nombor 5 dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu pemudayaan norma baru. Apakah maksud pemudayaan norma baru? Kita tidak lagi boleh melancarkan program seperti mana berhimpun beramai-ramai, sentiasa memberi taklimat dari semasa ke semasa di tempat orang awam yang terbuka. So, apa yang kita laksanakan sekarang ialah kita berikan kesedaran mengenai pelbagai bentuk. Telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di Paguh tempoh hari. Kita telah pun memasang banner dan banting di setiap peringkat daerah dan negeri mengikut kerjasama daerah dan negeri. Dan kalau kita lihat banting-banting telah dipasang oleh Pejabat Kerja Raya, Pejabat Komunikasi dan Multimedia dan sebagainya, telah pun ada di sepanjang jalan dan juga lebuh raya untuk mengingatkan kita mengenai pemberian norma baru. Sedikit tentang pemberian norma baru ini, konsep dia. Kalau kita sebut tentang cegah adalah kita cuba mendidik keluarga serta komuniti bahawasanya kita lah yang bertanggungjawab untuk mencegah COVID-19 dengan mengadakan dan mengamalkan seperti tindakan fizikal, seperti cuci tangan dan sebagainya. Amalkan tidak laku bagi mengelakkan diri keluarga dan komuniti daripada jangkitan COVID. Sebab benda ni kalau kita cerita, bila kita tak amal, dia tak jadi budaya. So, kita cerita dan kita kena amal. Jadi CAPP itu kena sentiasa kita pegang. Cegah, amalkan, patuhi apa sahaja ditetapkan, di mana sektor operasi yang berpotensi daripada pagi sebelum malam dan sebagainya, satu meja beli 2 orang untuk makan dan sebagainya. Dan seterusnya yang paling penting, kita sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga serta segera dapat perawatan jika bergejala. Ya, Encik Faizal, setakat ini adakah pihak Encik Faizal ada membuat pembandingan bagaimana penerimaan masyarakat, rakyat mengenai norma baharu? Apa mungkin pandangan ataupun apa yang telah dilihat oleh pihak Encik Faizal sendiri mengenai bagaimana pengamalan norma baharu setakat ini oleh rakyat Malaysia? Kita sebenarnya telah bekerjasama dengan pihak universiti untuk mengadakan kajian mengenai pembudayaan norma baharu ini dan sejauh mana keberkesanan dalam masyarakat. Tapi secara peribadi saya melihat masyarakat secara umumnya sedar tentang pentingnya mengamalkan CAPP dan juga membudayakan amalan norma baru dalam COVID-19. Tapi begitulah kerana cabaran kehidupan, cabaran ekonomi kita telah pun sentiasa hidup sebelum ini tanpa COVID. Dan kita terpaksa menerima satu keadaan baru dengan COVID bukan merupakan satu perkara yang mudah. Jadi peringkat awal ini mungkin terdapat beberapa rintangan, tetapi sebagai rakyat Malaysia kita kena patuh dan terus mengamalkan pemberian norma baru sehinggalah kita bebas dan menang dalam peperangan COVID-19. Baik, Encik Faizal, dalam kita ingin mendekati kepada masyarakat ni, kita tahu pelbagai strategi adalah dalam strategi yang bentuk berlainan lah. Sebagai contoh, kategori bagi kanak-kanak, strategi yang dimainkan oleh kita semestinya perlu berlainan daripada pendekatan kita kepada dewasa. Bagaimana agaknya di pihak NADMA sendiri menyelia ataupun menguruskan dari segi merangka strategi-strategi di peringkat kanak-kanak, bagaimana di peringkat dewasa, bagaimana di luar bandar, bagaimana pula strategi yang dimainkan, dan di bandar bagaimana agaknya pendekatan yang dimainkan untuk kita memahamkan rakyat mengenai SOP norma baru ini semua? Sebagaimana saya nyatakan tadi ialah kita telah pun melibatkan lebih daripada 92 program yang melibatkan 26 kementerian dan 3 agensi dan seluruh agensi dekat negeri dan daerah, di mana NADMA merupakan pengarah segala aktiviti pemberian dan kita
telah pun meminta setiap kementerian bertanggungjawab terhadap segmen-segmen yang di bawah kawalan sektor seperti mana konsep pendidikan atau melihat elemen-elemen pembudayaan CPP dekat sisi pendidikan dan peringkat pendidikan tinggi serta peringkat sekolah rendah. Jadi di sini pertama yang kita utamakan adalah kesedaran itu. Bagaimana dan kaedah kesedaran itu kita lancarkan sempat sama kementerian. Untuk mungkin lebih spesifik setiap kementerian seperti kita akan tengok balik keputusan mereka kerana kita sentiasa lakukan perkembangan AI dari semasa ke semasa. Ya, banyak sebenarnya kita nak bercakap mengenai pembudayaan norma baharu ini serta kempen mengenainya. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita nak bagi laluan kepada Encik Faizal minum air dulu pagi ini dan kita akan bertemu kembali selepas ini. Kita nak ceritakan mengenai cabaran mengenainya. Baik, bercakap mengenai norma baru, kita hidup dalam keadaan kita bersama dengan COVID-19 ini semestinya menuntut kita untuk menjaga keselamatan kesihatan kita. Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan kesihatan kita adalah untuk kita mengelakkan daripada COVID-19 ini, kita perlulah mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Begitu juga kita memakai pelitup muka untuk kita mengelakkan berjauhan dan apa yang sebelum ini yang dikatakan adalah kita perlu bersembang dengan jarak yang jauh sikit untuk elakkan juga kita berada dalam keadaan zon yang sesak dan sebagainya. Dan satu lagi adalah kita ingin mencuci tangan dan sebagainya. Itu merupakan antara SOP-SOP yang perlu kita laksanakan apabila kita hidup dalam keadaan norma baru ni, Gigi. Dan dalam masa yang sama, bukan sahaja SOP 3 perkara penting itu ya, penjarakan fizikal, penutup muka dan juga banyak lagi SOP yang ditekankan, tetapi perincian mengenainya. Misalnya seperti jika anda dikehendaki untuk menjalankan kuarantin di rumah selama 14 hari pulang dari luar negara, haruslah anda patuhi. Itu merupakan salah satu norma baharu yang perlu anda ikut kerana kita telah dilihat contoh-contoh sebelum ini. Betul. Beberapa individu yang gagal mematuhi norma baharu itu mencetuskan beberapa kluster yang telah menyebabkan peningkatan kes COVID-19 dan itu mengapa pembudayaan norma baharu itu sangat penting untuk kita tekankan. Dan kita telah bercakap mengenai kempen pembudayaan norma baharu ini sejak tadi bersama Encik Faizal Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA. Encik Faizal, kalau kita lihat untuk memberi pemahaman kepada orang ramai mengenai SOP ini, mereka sebenarnya bukan tak tahu, mereka tahu mengenainya, tapi perincian misalnya memakai penutup muka, Hafizi, tidak boleh diletakkan di bawah dagu, tidak boleh ditanggalkan dalam keadaan sesak beramai-ramai, kecuali anda pergi ke tempat makan yang pastinya tempat makan itu perlu ada penjarakan tempat duduk di situ juga. Dan Cik Faizal, kita melihat perkara itu adalah seperti salah satu cabarannya. Apa lagi cabaran-cabaran kepada NADMA dan agensi berkaitan yang terlibat dalam bersama membawakan kempen ini? Apakah sebenarnya medium yang telah digunakan untuk mewawarkan lagi kempen pembudayaan norma baharu ini? Pertama, cabaran dia adalah sikap kita sendiri, di mana untuk menjadikan sesuatu amalan, sesuatu habit berterusan dan amalan amat susah kerana dia memerlukan anjakan paradigma dan minat kita berusaha secara bersungguh-sungguh dan konsisten untuk mengamalkan norma baru dalam kehidupan dan juga dalam perangan kita menghadapi COVID-19. Kalau kita tengok, dia bermula dengan diri kita sendiri. Amalan-amalan yang mudah, seperti membasuh tangan, biasa memakai pelitup muka apabila berhadapan dengan orang ramai. Jangan berselamat, bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersih yang betul, sentiasa melakukan disinfeksi dan juga dapatkan rawatan jika bergejala. Satu yang kita lihat ialah cabaran memakai mask itu sendiri. Itu pun susah nak diamalkan. Bagaimana kita nak mendidik masyarakat supaya kita sedar dan amal? Beramal ini memang susah. Itu cabaran yang kita hadapi dalam bersama menghebahkan kempen pembudayaan norma baru. Satu, cabaran kesedaran dulu. Kedua, cabaran dia adalah tempat-tempat tadi. Itu pemain-pemain yang terlibat dari pelbagai sektor bertengah seperti pendidikan, keselamatan dan sebagainya. Daripada diri sendiri kita lihat pula kepada amalan dalam keluarga, iaitu menghadkan pelawat pengunjung yang datang ke rumah.
muat turun aplikasi MySejahtera, kemudian melakukan pembelian online. Ini antara cabaran-cabaran yang kita hadapi, diri, keluarga dan institusi pendidikan. Selepas semua rangkaian-rangkaian dan rantaian-rantaian ini mengamalkan norma baru COVID-19, barulah kita dapat memastikan seluruh komuniti akan insya-Allah berdepan dengan suasana yang dapat mengekang penyebaran wabak COVID-19. Antara kaedah-kaedah dalam penyampaian maklumat seperti mana yang kita adakan sekarang. Sebab kita menghadapi masalah untuk membuat pengebahan seperti mana yang terdahulu, berkumpul beramai-ramai dan sebagainya. Semua maklumat ini sebenarnya telah pun ada di website NAFMA, di website Kementerian Kesihatan, MKN dan sebagainya. So, kita sentiasa bahkan kalau kita tengok SMS yang kita terima daripada MKN tentang norma baru, tentang pembersihan diri dan sebagainya, kita sentiasa mendapat nasihat dari semasa ke semasa kita alert, cakna dan menjadikan satu amalan pada semua peringkat. Baik, tadi Cik Faizal dah sebut mengenai dari segi cabaran kita untuk beramal ataupun kita nak patuh kepada SOP-SOP itu semua. Sebenarnya masyarakat tahu mengenai SOP-SOP ini, telah pun disebarluas informasi mengenai SOP penjarakan fizikal dan sebagainya. Namun kepatuhan itu mungkin masih lagi kurang dalam kalangan masyarakat sehingga menyebabkan banyak lagi kluster-kluster sebelum ini, pada ketika ini kluster-kluster yang wujud di Selangor sebagai contohnya, di Ibu Negara, begitu juga di Sabah sana, walaupun mereka menjalankan PRN, namun mungkin SOP yang telah ditetapkan oleh MKN itu telah pun ada, cuma kepatuhan kepada SOP itu agak sukar untuk masyarakat lakukan. Jadi bagaimana agaknya kita melihat kepada penguatkuasaan untuk kita memastikan rakyat ini patuh kepada SOP-SOP ini semua, Cik Faizal? Dalam elemen pengurusan bencana adalah tanggungjawab bersama. Kalau semuanya diserahkan kepada pihak berkuasa, maka setakat mana kemampuan pihak berkuasa itu kita akan teruskan sebagaimana tanggungjawab kita kepada rakyat. Namun rakyat juga perlu sedar, kita jaga kita. Sekiranya kita nampak yang sepatutnya di kuarantin, bebas, kita laporkan kepada pihak berkuasa. Dan kita ni sebab saya kata setiap perkara bermula dengan amalan kita sendiri, niat kita sendiri. Kita jaga kita dahulu, kemudian kita sampaikan maklumat pada pihak berkuasa supaya komuniti kita turut terpelihara daripada mereka yang tidak patuh pada SOP dan juga pemberian ini. So, dia memerlukan kerjasama semua peringkat. Ini bukan masanya kita kata, betul, bisalah. Ini sama-sama kita mengamalkan apa ilmu yang kita tahu dan apa budaya kita tahu supaya menjadi satu perkara yang akan dapat menjaga keharmonian dan keselamatan seluruh masyarakat kita. Ya, betul tu. Dan kalau kita bercakap mengenai ada Encik Faizal sentuh mengenai aplikasi MySejahtera, dan salah satu pesanan daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham ialah jangan keluar rumah kalau tiada urusan, dan kalau anda keluar rumah ke mana-mana anda perlu gunakan aplikasi MySejahtera itu, kerana itu akan memudahkan banyak pihak, kerajaan dan juga petugas Barisan Harapan untuk mengesan kontak rapat ini. Dan Encik Faizal melihat kepada aplikasi seperti MySejahtera ni, adakah penggunaan, ada lagi inovasi lain yang sedang dirangka dalam berhadapan COVID-19 ketika ini? Baik, kita sebenarnya cuba untuk membuka ruang pada apa-apa teknologi baru sehingga satu vaksin yang efektif dijumpai. Kata ini yang kita memang wawarkan adalah aplikasi MySejahtera. Kemudian macam saya dah sebutkan tadi, SMS daripada MKN yang dari semasa mengingatkan kita. Kemudian hebahan-hebahan di siar raya. Tapi untuk bercakap tentang aplikasi, ada juga saya tahu daripada syarikat-syarikat juga menggunakan sistem pendaftaran di pejabat-pejabat kita dan sebagainya. Cuma kita mengharapkan apa sahaja aplikasi yang digunakan, sama ada pihak swasta atau kerajaan, data itu dapat bercakap supaya kita dapat mengesan pergerakan apabila itu. Baik, kita bercakap mengenai membudayakan norma baru ini, semestinya tugas ini bukan saja terletak kepada kerajaan saja, malah turut diletakkan kepada rakyat, begitu juga dengan pihak-pihak swasta yang lain. Jadi bagaimana agaknya sambutan daripada pihak-pihak swasta, NGO untuk memahamkan rakyat mengenai SOP norma baru ini, dan apakah mereka ini sebenarnya memberi sumbangan yang besar sekali dalam memberikan kefahaman kepada norma baru ini, Encik Faizal?
Ya, daripada kita memberi peranan yang penting, tidak ada satu pun bahagian yang lemah ataupun tidak penting dalam usaha kita membudayakan pembudayaan baharu di dalam komuniti. Kerjasama di peringkat kerajaan dan swasta amat baik. Banyak kita terutamanya dari sisi sumbangan dan juga pandangan dalam membudayakan norma baru ini. Di peringkat swasta sendiri, mereka juga telah menggerakkan selihat syarikat-syarikat besar sistem dalam organisasi mereka di mana mereka telah pun mengamalkan work from home, mengecikkan jumlah bilangan mereka yang ada terjabat. Situ amalan yang sama di kerajaan maupun swasta. Manakala di peringkat NGO, mereka juga turut membantu. Mereka juga turut membantu sekiranya maklumat-maklumat yang diperlukan disalurkan kepada agensi kerajaan yang berkaitan. Dan kita lihat bagaimana kalau dalam COVID di tempat PKPD, pihak jawatan kebajikan masyarakat telah mengumpulkan bantuan makanan bagi mengurangkan pergerakan individu NGO yang masuk ke suatu kawasan. Ini pergerakan dan bilangan mereka yang masuk ke kawasan bagi memberikan bantuan kawal. So, Alhamdulillah setakat ini kerjasama yang amat baik dari pihak swasta dan NGO, dan kita harapkan kerjasama ini sentiasa berterusan bagi kita memerangi COVID-19. Ya, Encik Faizal, antara salah satu juga perkara dalam kalau kita cakap pasal norma baharu ini adalah work from home atau bekerja dari rumah, dan baru-baru ini telah diumumkan mengenai inisiatif baru iaitu dasar bekerja dari rumah yang hanya 10% sahaja boleh bekerja di pejabat. Dan kita bercakap mengenai kempen norma baharu hari ini, adakah ada kempen dilakukan kepada pihak-pihak syarikat khususnya majikan dalam memberi pemahaman kepada mereka bahawa pentingnya untuk bekerja dari rumah ketika ini dalam kita meningkatkan kewaspadaan menentang COVID-19? Pertama, sesuatu keputusan itu diambil oleh pihak kerajaan dengan melibatkan pelbagai input. Mengambil kira pelbagai dengan ekonomi dan kesihatan, dan barulah sesuatu keputusan itu diputuskan. Dan bila sesuatu keputusan telah diputuskan, kita juga melibatkan semua kementerian untuk menyalurkan maklumat yang tepat kepada agensi dan juga mereka yang berkepentingan di bawah kementerian tersebut. Kalau kita lihat untuk syarikat-syarikat, kita ada Satgas di MIPI yang sentiasa mengambil panggilan bagi setiap pertanyaan yang berkaitan dengan norma baru seperti mana work from home, mengurangkan bilangan pekerja di pejabat dan sebagainya. Benda ini adalah benda yang baharu dan setiap benda yang baru mempunyai cabaran dalam implementasi dan juga pelaksanaan. Namun kita berharap kita terus akur dan patuh kepada perintah kerajaan, dan benda ini dibuat untuk kita dan kita bersama, dan sebarang pertanyaan kita sentiasa ada desktop ataupun Satgas yang sentiasa akan membantu semua pihak. Baik, Encik Faizal, kita pun tak banyak masa. Mungkin sedikit harapan terhadap kempen ini, bagaimana masyarakat sebenarnya perlu memahami lebih lanjut mengenai pembudayaan norma baru ini, dan kita nak highlightkan semula, refreshkan semula kepentingan kita untuk menjalani ataupun mengadaptasi kepada norma baru ini, Encik Faizal. Saya berharap ini semua pihak dapat mengambil tanggungjawab dan usaha yang berterusan dalam mengamalkan pembudayaan baharu, kerana memelihara nyawa dan kesihatan adalah wajib bagi kita setiap rakyat Malaysia, dan semoga kita sentiasa menang dalam memerangi wabak COVID-19, dan semoga norma baru ini dapat dibudayakan, dan kita ingat kita adalah frontliner yang tanggungjawab bagi memastikan kemenangan kita dalam memerangi COVID-19. Ingat, cegah dan didik amat dan patut terpantau. Kalau bukan kita, siapa? Kalau tidak sekarang, bila kita jadi kita. Terima kasih. Baik, itu yang diperincikan oleh Encik Faizal, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NAKMA. Kita jaga kita, itu yang diterapkan oleh seluruh media, saya kira, melihat kepada kesepakatan kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti dengan COVID-19 ini. Semestinya banyak perincian telah pun diberikan oleh Encik Faizal sebentar tadi, melihat kepada inisiatif kempen pembudayaan norma baru ini yang menuntut kita untuk hidup bersama dengan COVID-19 selagi mana kita tidak menemui penawar ataupun kita tidak menemui ataupun vaksin masih lagi belum dibangunkan ataupun masih lagi belum digunakan untuk kita menyembuhkan COVID-19 ini, Gigi. Ya, apa yang penting anda di luar sana perlu ingat bahawa anda perlu menjalani hidup, perlu patuhi dengan SOP baru, iaitu pertama memakai pelitup muka, kedua mengadakan penjarakan fizikal itu, dan juga ketiga jangan keluar rumah sekiranya tiada urusan penting. Itu yang amat-amat dititik beratkan ketika ini, kerana kita tahu kes pun semakin hari semakin meningkat, dan tanpa kerjasama dari kita rakyat Malaysia, bagaimana kita boleh mengharungi
saat-saat kritikal ketika ini, dan saya kira itu saja yang dapat kami bawakan pada jam ini. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.